Markus 2. Beberapa hari kemudian, Yesus kembali ke Kapernaum dan tersebarlah kabar bahawa Yesus di rumah. Banyak sekali orang datang berkumpul di situ, sehingga tidak ada tempat. Bahkan di pintu pun penuh sesak dengan orang. Lalu Yesus memberitakan perkabaran daripada Allah kepada mereka. Sementara Yesus berkata-kata, datanglah 4 orang yang mengusung seorang lumpuh. Tetapi kerana terlalu banyak orang, mereka tidak dapat membawa dia kepada Yesus. Oleh itu, mereka membuka bumbung rumah yang terletak tepat di atas tempat Yesus. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh yang terbaring di atas tikar. Yesus melihat bahawa mereka sangat beriman. Oleh itu, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampunkan." Beberapa orang guru Taurat yang duduk di situ berkata dalam hati, "Alangkah beraninya dia mengkufuri Allah. Tidak seorang pun boleh mengampunkan dosa kecuali Allah." Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui apa yang difikirkan mereka. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berfikir demikian? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampunkan, atau bangunlah, angkat tikarmu dan berjalan? Tetapi kepada kamu, aku akan membuktikan bahawa di atas bumi ini, Anak Manusia berkuasa mengampunkan dosa." Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat tikarmu dan pulanglah." Di hadapan mereka semua, orang lumpuh itu bangkit, mengangkat tikarnya dan segera keluar. Semua orang di situ tercengang-cengang lalu memuji Allah. Mereka berkata, "Belum pernah kami lihat perkara seperti ini." Yesus balik semula ke pantai Tasik Galilea. Lalu orang ramai datang kepadanya dan dia mula mengajar mereka. Sementara Yesus berjalan di situ, dia melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi, anak Alfius, sedang duduk di tempat memungut cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi berdiri lalu mengikut Yesus. Kemudian Yesus makan di rumah Lewi. Sebilangan besar pemungut cukai dan orang yang dihina masyarakat mengikut Yesus. Banyak antara mereka yang turut makan bersama-sama Yesus dan pengikutnya. Beberapa orang guru Taurat daripada golongan Farisi nampak Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang yang dihina masyarakat. Oleh itu, mereka bertanya kepada pengikut-pengikut Yesus, "Mengapa dia makan bersama-sama pemungut cukai dan orang yang dihina masyarakat?" Yesus mendengar pertanyaan mereka, lalu menjawab, "Orang sihat tidak memerlukan doktor, hanya orang sakit memerlukannya. Aku tidak datang untuk memanggil orang yang menganggap diri mereka baik, tetapi untuk orang yang dihina masyarakat." Pada suatu ketika, para pengikut Yohanes Pembaptis dan orang Farisi sedang berpuasa. Beberapa orang datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa pengikut Yohanes Pembaptis dan pengikut orang Farisi berpuasa, tetapi pengikut guru tidak?" Yesus menjawab, "Adakah tetamu di jamuan perkahwinan berpuasa? Tentu tidak. Selama pengantin lelaki masih bersama-sama mereka, mereka tidak berpuasa. Tetapi akan tiba masanya apabila pengantin lelaki itu diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. Tidak ada orang menggunakan kain yang baru untuk menampal pakaian lama, kerana kain penampal yang baru itu akan mengecut lalu menyebabkan pakaian lama itu semakin koyak. Demikian juga tidak ada orang yang menuang wain baru ke dalam kirbat kulit lama. Jika dia berbuat demikian, wain itu akan memecahkan kirbat kulit itu dan kedua-duanya terbuang. Wain baru harus dituang ke dalam kirbat yang baru juga." Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus sedang melewati ladang gandum, para pengikutnya yang berjalan bersama dengan dia mula memetik bulir gandum. Lalu beberapa orang Farisi berkata kepada Yesus, "Lihatlah para pengikutmu dalam melanggar daulat kita dengan melakukan perbuatan itu pada hari Sabat." Yesus menjawab, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia dan anak buahnya lapar? Dia masuk ke kemah Allah, lalu makan roti yang sudah dipersembahkan kepada Allah. Hal itu berlaku tatkala Abiatar bertugas sebagai imam agung. Menurut Taurat kita, hanya imam yang boleh makan roti itu.
tetapi Daud memakannya. Malahan dia juga memberikan roti itu kepada anak buahnya. Yesus berkata lagi, Hari Sabat ditetapkan untuk kepentingan manusia. Manusia tidak dijadikan untuk hari Sabat. Oleh itu, Anak Manusia juga berkuasa atas hari Sabat.